perkataan Al-Mawaddah. Kita sebutkan juga, ada ulama berpendapat bahawa nama surah Al-Mumtahanah ini juga adalah surah Al-Mawaddah. Mawaddah iaitu bermaksud kecintaan ataupun kasih mesra. Baik, dalam bahasa Arab, dan kita semua pun tahu, ada satu lagi perkataan juga yang bermaksud kecintaan juga, yang bermaksud kecintaan. Baik, yang pertama ialah yang mana kita sedang bincangkan ini, iaitu Al-Mawaddah. Ada satu lagi juga perkataan yang kita biasa dengar, iaitu Al-Mahabbah. Al-Mahabbah juga, kedua-dua maksudnya adalah apa? Kecintaan. Baik. Tapi apakah beza di antara Mawaddah dan juga Mahabbah? Mahabbah ataupun kita sebut sebagai hub. Hub, dia asal perkataan dia adalah yang ini adalah hub. Asal perkataan mawaddah adalah wood. Dua-dua bermaksud kecintaan dalam bahasa kita, tetapi apakah perbezaan di antara keduanya? Hub ataupun al-mahabbah, ia adalah kecintaan di dalam hati, kecintaan yang berada di dalam hati seseorang. Al-mawaddah ialah kecintaan yang ada di dalam hati seseorang dan diterjemahkan dengan perkataan ataupun perbuatan. Al-mahabbah, saya ulang sekali lagi, ialah kecintaan seseorang itu di dalam hati, rasa cinta seseorang itu di dalam hati. Itu maksud al-mahabbah. Al-mawaddah maksudnya kecintaan seseorang itu di dalam hati dan diterjemahkan dengan perkataan ataupun perbuatan. Sebab itu pada ayat ini Allah gunakan tusirruna ilaihim bil mawaddah. Allah tak guna tusirruna ilaihim bil mahabbah. Kerana ada sedikit perbezaan di antara mahabbah dan juga mawaddah. Lalu Allah memilih perkataan yang paling tepat untuk menyampaikan maksudnya. Dan Allah memilih perkataan mawaddah. Kerana mawaddah itu adalah rasa kecintaan seseorang di dalam diri dan diterjemahkan dengan perkataan ataupun perbuatan. Dalam ayat ini, Allah nak menceritakan mengenai seorang sahabat yang dengan mawaddah, cinta dia di dalam hati itu, rasa cinta dia di dalam hati itu, dia terjemahkan dengan perkataan ataupun perbuatan. Yang mana dalam kisah ini, sahabat itu menterjemahkan rasa cinta dia dengan perbuatan, iaitu dengan dia menulis surat kepada orang Quraisy di Makkah mengenai Nabi SAW yang hendak menuju ke Mekah, dan dengan harapan mudah-mudahan keluarga dia di Mekah itu dilindungi oleh Quraisy. Diterjemahkan dengan perbuatan. Sebab itu Allah Azza wa Jalla, di antara nama Allah ialah Al-Wadud. Al-Wadud. Al-Wadud dia daripada root word yang sama, iaitu daripada wudda. Allah Al-Wadud, dengan Al-Wadud inilah kerana sifat Al-Wadud Allah, rasa cintanya Allah kepada makhluk dia diterjemahkan dengan perbuatan. Bagaimana Allah terjemahkan rasa cinta dia kepada hamba-Nya? Iaitulah Allah ciptakan alam ini. Kan? Kita ambil contoh yang paling mudah, Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk lah. Kita semua sudah biasa dengan surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah dialah yang menciptakan petala langit, 7 petala langit ini dengan bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada
kekurangan, cacat cela dalam penciptaan dia. Hal tara min futur. Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan Allah dia telah menghias langit dunia ini dengan bintang-bintang. Baik. Allah telah menciptakan langit ini tanpa tiang. Allah telah menciptakan diri kita dengan panca indera yang ada pada diri kita. Allah telah menciptakan udara yang kita hirup daripada mula kita bangun tidur sehinggalah kita tidur, bahkan kita sedang tidur pun kita menghirup udara. Allah menciptakan bagi kita jantung yang kita gunakan daripada bangun tidur sehinggalah kita tidur balik, dan ketika kita sedang tidur jantung itu terus berdegup. Itu semua adalah apa? Itu semua adalah Al-Wadud, rasa cinta Allah kepada hamba-Nya, dan diterjemahkan dengan perbuatan. Itu Allah suruh lihat, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu adakah tidak kamu memperhatikannya? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, adakah kamu tidak lihat kepada unta bagaimana dia dijadikan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan langit itu bagaimana dia diangkat? Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi ini bagaimana dihamparkan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bukit itu, gunung ganang itu bagaimana dipasakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi ini bagaimana dihamparkan. Semua itu yang Allah suruh lihat pada alam yang ada di sekeliling kita dan juga pada diri kita. Itu semua adalah bukti cinta Allah terhadap hamba-Nya. Sebab itu Allah suruh kita lihat pada tanda-tanda Allah di sekeliling ni. Allah suruh kita lihat. Kita lihat dalam surah 41 ayat 53. Muka surat 482 surah Fussilat. Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahawa Tuhanmu menjadi saksi ke atas segala sesuatu? Allah telah menunjukkan kepada kita di segenap penjuru bumi ini, di mana sahaja kita pandang ke atas, kita pandang ke bawah, kita pandang pada diri kita, itu semua ada tanda-tanda kebesaran Allah. Allah berikan kepada kita kerana rasa cinta Allah kepada kita. Allah terjemahkan cinta dia itu dengan diberikan kita segala nikmat yang sangat banyak, yang mana Allah sebutkan, jika kamu hitung nikmat Allah itu, pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya, tidak akan dapat mengiranya, kerana terlampau banyak. Begitulah Allah nak beritahu besarnya cinta Allah kepada kita. Walau bagaimana kita rasa bahawa kita ini dalam kehidupan sedang berada dalam keadaan yang, orang kata apa, upside down, tengah berada dalam keadaan yang kelang kabut, tunggang terbalik dengan kehidupan kita. Betapa banyak ujian dan juga musibah yang sedang kita hadapi, tetapi dalam pada itu kita Allah yang ada pada diri kita. Bersama mana pun musibah yang sedang kita hadapi, kita masih lagi boleh melihat, kita masih lagi boleh mendengar, kita masih lagi boleh bercakap, tangan kita masih lagi boleh angkat, kaki kita masih lagi boleh berjalan. Banyak sangat nikmat Allah yang ada pada kita. Itu semua adalah bukti cinta Allah kepada hamba dia. Atas sifat mawaddah Allah, Al-Wadud, Allah terjemahkan cinta dia dengan perbuatan, diberikan kepada kita nikmat. Maka setiap kali kita melihat pada diri kita, melihat pada alam yang berada di sekeliling kita, kita lihat pada isteri, pada anak-anak kita, itu semua adalah bukti cinta Allah. Maka sentiasalah kita mengucapkan Alhamdulillah, tanda terima kasih kita kepada Allah, dan balaslah cinta Allah itu dengan gunakan semua yang ada pada diri kita. Nikmat Allah berikan, kesihatan, umur, masa, wang ringgit, pekerjaan, panca indera, apa sahaja yang kita ada, gunakan
dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla sebagai cara kita membalas cinta Allah. Jangan biarkan cinta Allah itu tidak berbalas. Jangan biarkan cinta Allah itu tidak berbalas.